kita mari rasa tak terlucu. Tak terlupa nak kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak terlupa situ tu. Pakai lagi salah terlupa pun jadi mari nak bakit selama apabila kita ingat sebenarnya alhamdulillahillazi ahyana tu mula-mula bangun kita mula-mula bangun tidur. Tapi kita lupa dengan gaduh-gaduhnya terlupa dah. Walaupun siang hari. Telah ingat kata, kita tak nak baca lagi weh. Alhamdulillahillazi ahyana, tak nak baca lagi. Baca. Baca. Kalau kata tak nak baca lagi, kalau kita bangun tidur tu, bacalah. Baca alhamdulillahillazi ahyana. As-salaf, sebahagian daripada orang zaman dulu, orang as-salafus salih, ada sebahagian daripada as-salaf yang kata gano, iza hadara ar-rajul al-maut, apabila datang oleh kematian kepada seseorang lelaki itu, dikatakan kepada malakul maut, dikatakan kepada malak, apabila seorang tak nak kira lah, seorang tu kecek umum, tapi kita pakai kita lah. Kita lah. Sore-sore pok kita mana duk dengar malam ni kok. Apabila datang akan kematian kepada seorang saat ni tu, apabila datang kematian kepada seseorang saat ni lelaki tu, yuqalu lil malak, dikatakan dalam arti kata tu perintah lah supaya malaikat hang mari duk kawal dia tu apabila yang pejam mata yang meninggal dunia tu, syumma ra'sahu, cuba cium bang di kepala dia tu. Maka malak dia kata, ajidu fi ra'sihil Quran, aku bang di kepala dia tu akan Al-Quran. Ya Allah, kepala selalu dah, Quran selalu dah. Noak kata harga Al-Quranul Karim, kunka Al-Quranul Karim. Pergi siung kepala dia tu. Malaikat sana kata, aku bang Al-Quran. Bagi orang yang baca lah. Kalau orang yang tak baca kok, tak ada bang hak ni. Lepas tu, cuba siung ngatik di hati dia, mencium di hati dia ni. Malaikat yang kata, ajidu fi qalbihi siyam. Aku bang di hati dia tu akan puasa dia tu, duk puasa. Puasa tu kok, kalau sedut nanti bulan Ramadan dak lah. Ya ada senah khomi, bila lagi bulan Syaban kok, Nabi berpuasa seolah-olah kata, tak ada tinggal hari langsung. Nak tu rapat bulan Syaban dia puasa. Habis tak ada kok, senah khomi. Habis tak ada kok, 3 kali. 3 kali, 3 hari. Senang khomi ikutlah. Ataupun 13, 14, 15. Lepas tu, cuba siung kata di tapak kaki dia tu. Dia kata, ajidu fi qadamaihil qiyam. Aku bau di tapak kaki dia tu. Harum dia berdiri semaya malam. Nampak tak? Hundur sebelah. Hundur semula. Cuba siung kat kepala dia tu. Siung. Lepas tu, bang Al-Quranul Karim di kepala dia. Kita jangan kecewa. Jangan duka cita. Jangan duka cita kata kita tak pandai nak baca Al-Quranul Karim. Sebab kita boleh baca Qul huwallahu ahad cara-cara kita. Sekalipun kita tak pandai nak baca Al-Quranul Karim sebuah. Sekalipun dia modok ayat kata kalbih baca surah Kahfi tu gini-gini. Kita tak boleh baca. Jangan duduk duka cita. Nak gano. Tak ada apa lah. Kita nak usaha upaya lagi. Tapi jangan duduk duka cita. Siapa dak belaka. Dah tak boleh baca kok. Pakai hak keluarlah, hak ingat dada, ingat mulut pun pakai dak juga. Jangan situ. Sebab duduk di Al-Quranul Karim. Lepas tu ya pergi kalbih masing-masing lah. Kalbih khote kroes sebulan. Habis tak ada. Kalbih baca surah Waqi'ah. Kalbih baca surah Tabarakallazi biyadihil mulk
Kelebihan baca suratul kahfi tak boleh tak ada juga. Ingat 2-3 ayat. Qul huwallahu ahad. Baca tu banyak. Kira kata kita qada gati hak kita nak baca kahfi tak boleh. Gati hak kita nak baca surah Yasin tak boleh. Gati hak kita nak baca surah Tabar tak boleh. Tapi kita boleh baca qul huwallahu ahad 3 kali sudah. Tu pengkhatam Quran dah. Apa dah tu dah? Tujuannya apabila malaikat mari sium kepala kita tu bang akan harum Al-Quranul Karim dengan sebab kita nak baca qul huwallahu ahad. Lepas tu aci sium gak hati dia tu. Sium bang puasa. Lepas kita tak agak nak puasa. Ada ruk macam tua kita tu tak kuasa nak puasa. Ada. Kita puasa kecil hati, nak lah mana nak puasa, tak kuasa ni tak sah. Jangan duka kita juga, jangan kecewa. Usaha jadi ada 50 kok, 40 kok, cari orang yang puasa senang khamis tu. Sore tak apa dah. Dia puasa senang khamis. Tahu kata dia puasa senang khamis, kita cedek 40 kok. Jadi seminggu tu 80 kok. Kena dalam gu kita siapa dia kata saing dengan dia tu tahu kata dia puasa senang khamis. Dia beli gapo-gapo, dia buka puasa. Tak apa. Lepas kita kata kita mai sama kerana kita tak ada roh macam tua kita. Alhamdulillah. Tujuannya supaya malaikat mengisiung hati kita saat ni tu bang akan asyam juga di hati kita dengan kita derma saat ni. Boleh pahala. Siapa dia berbuka puasa pada seorang yang berpuasa, supaya boleh pahala penuh-penuh. Lepas tu, kita pun dia menego jadi jaya lah 40 kok. Tak ada banyak, tapi tak ada sikit lah bagi orang tak ada tu. Tapi, kerana kita duk nampak mumung kita tu nak masuk pintu Ar-Rayyan lagi akan datang tu dalam syurga tu, 40 kok, insya-Allah Ta'ala boleh buat. Insya-Allah. Cuba siung kat tapak kaki dia. Siung tapak kaki dia. Dapat ti kata bang harum. Yang dia teltek Si mati sana dia teltek. Cuba siung kat tapak kaki dia. Siung tapak kaki dia tu bang al-qiyam hidup berdiri malam. Tapi kita tak kuasa nak bangun berdiri dek malam. Nak cace sakit pinggir, sakit lutut. Semaya boleh menyatok. Semaya malam nyatok, dia kata al-qiyam tu asalnya berdiri, tapi tujuannya no al-qiyam tu, semaya malam tu. Dalam bentuk yang dibenarkan oleh syarak, kalau tak kuasa boleh berdiri, boleh menyatok, tak kuasa boleh menyatok, boleh terletak. Asak ada hak tu, habuai kita. Nampak dah tu dah? Jadi apabila tu, lagu tu tak ada pelak dah. Peluk dengan hak kita tak kuasa nak berdiri, peluk boleh pahala. Dengan kita tak kuasa nak puasa, peluk dengan kita boleh derma 40 kok. Dengan kita tak kuasa nak baca Al-Quran Karim, kita boleh baca Qul huwallah. Daripada pelak pergi pada peluk. Nampak dah tu? InsyaAllah ta'ala. Qala al-malak. Katalah setelah mana malaikat saat ni dia siung kepala dia, hati dia, tapak kaki dia tu. Dia katakan, hafiza nafsahu fahafizahullah. Dia jaga, dia beringat kepada diri dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala jagalah dia. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawal. Dia kasih pada hamba dia, tapi nampak hamba dia tu liar. Tak saya masuk dekat, tak saya jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk liar situlah. Baca ihdinas siratal mustaqim jangan kira, tapi tuai liar daripada tuai tu. Pembaca ihdinas siratal mustaqim tu kok liar. Itulah yang dikasih sekarang. Ketika mana kita telitah, kata kita ada kesilapan, ada kesalahan dengan Tuhan, ketika itulah kita astagfirullah lalu. Yang hidup nanti lepas maya maghrib 3 kali, lepas maya isya 3 kali, lepas subuh, lepas zuhur, lepas sadaq. Pia-pia mana pun selat telitah mari dari hati kita, mari di kepala kita atau telitah kata kita ada silap salah dengan Tuhan. Ketika telitah tu selalu dah astagfirullah, astagfirullah. Habis tak ada 3 patah, paling comelnya 10, kau paling comel lagi 100.
Bila? Apabila kita telitah kata kita ni ada kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah. Ni nak ayat kata orang hok cokdi ni. Ciwik pu cokdi. Ciwik pu cokdi tak ada kira. Siapa dia ada kakah belah ni pu cokdi. Sekalipun dia lambat senyap mana pun, sekali pun dia yakcun senyap mana pun, sekali pun dia susah senyap mana pun, tapi pu cokdi dengan ada benda-benda ni. Ibn Taymiyah rahimahullah dia katakan, ma ra'aitu syai'an yughazzil 'aqla war ruh wa yahfazul jisma wa yadmanu as-sa'adata akthar. Aku tak pernah lihat, tak pernah dapat satu-satu perkara, sesuatu perkara yang mengisikan isi kepada akal fikiran dan yang makin naik kepada ruh, subur akal fikiran, subur pada jiwa saat ni, dan menjagakan tubuh badan lagi terjamin kebahagiaan lebih banyak lagi daripada selalu pandangnya kita duk tengok pada Al-Quranul Karim. Ambil Al-Quranul Karim. Kita tak boleh baca dah. Tak boleh baca tu jangan siapa kata kita segel tak boleh pergi sebuah Quran. Jangan. Sebab hak tu suku kira. Hak kita tak pandai tu suku kira. Kita tak boleh baca, siapa tak masuk dekat langsung. Tak boleh. Biar hak tak kata tak boleh tu. Bukan tak boleh lek berdosa dak, tak boleh lek rugi. Rugi kita. Awak kata kita tak pandai baca gak pakai tengok Quran kelipar sepengah tikus duk tengok besi misalnya deh. Jangan kita tengok Quran ambil jamuh. Kita buat sebelah ni. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang pergi Quran yang rasa sayu. Mudah-mudah itu tak ada ngaji dia tua kok. Anu katalah. Deh. Mata pun tak gari dia mun heret semula kok dah heret sepatah. Kita pergi Quran sayu. Semoga gambar dia kita dah pergi Quran kita rasa sayu ni boleh dibelakan kita hari akhirat nanti juga. Syafaat pada kita juga dengan gambaran ni. Sebab apa? Sebab kita baris suci dengan Allah. Ikhlas kata, oh, mudah-mudah itu kok masa dia lah deh. Duk tak mengaji. Baru mari tua dah ni baru nak belajar kok. Mana kata lah. Sayu belah titik mata. Ada harga belaka tu. Tapak tangan kita duk pergi dengan ketak-ketak Al-Quran Karim dengan duk mengalir titik mata saat ni ada harga belaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah yang kita mensesiakan hidup kita. Kita yang dikasih sekalian. Balah-balah mana banyak wang kriat kita banyak senyap mana pun. Serabut kita bertambah serabut lepas sekara lepas sore-sore anak rumah tangga gapo tu. Dan besarnya rusing duka cita kita pun, maka insya Allah Ta'ala bulan Ramadan lagi akan datang ni adalah satu peluang untuk kita nak meningkat kedudukan kita, nak meningkat jiwa kita, cicai kita saat ni dengan 2-3 wasilah untuk 3 fadilah. 3 wasilah, 3 cara untuk nak dapat 3 kelebihan. Minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tekek situ sikit. Sebab Rajab lepas dah kita minta jadi berkat dah, lepas dah kita sedang-sedang duduk dalam Sya'ban, minta jadi berkat hak ada lagi tu. Wa ballighna Ramadan. Wi sapa juga Ramadan, wi sapa juga. Wi sungguh kita tu permohonan kita jadi sapa juga bulan Ramadan. Untuk kita nak meningkat jiwa kita saat ni dengan 3 wasilah supaya kita dapat 3 fadilah kelebihan. 1. Wasilah pertama. Panggil sujud. Belajar panggil sujud. Kalau tak email semaya hak fardu punya panggil, tak ada apalah peluang bagi kita. Kalau tak email punya sujud kalau pendek sikit, tak apalah kita nanti nak buat hak sunat. Malah cara-cara kita tu. Pentingnya panggil sujud dan untuk kita nak letak kepala kita di atas muka bumi ni selalu kita menajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita tunduk kepala kita duk sujud saat ni dahi kita rapat tanah saat ni dah. Kita duk menajat Allah.
Seolah-olah kata jiwa kita duk keliling, duk tawaf. Rukcak orang tawaf di Baitillah Al-Haram lah mana? Bubuk. Orang hak biasa pergi tu, dia tahu cara. Orang hak nak tengok gambar dia pun, ada orang hak tahu. Orang hak tak biasa pergi, tak biasa tengok gambar dia pun, tak ada apalah. Tapi nak orang kata, duk keliling Baitillah tu, siapa di tempat Hajar Aswad tu bubuk nak pucuk gapo tu. Gapo tu? Katanya Hajar Aswad ni salah satu batu daripada syurga. Situlah jadi jiwa kita nak pada syurga. Pak kita tak sapa lagi pun, bukan makna kata tak boleh. Selama mana kita menentukan hati kita kanak sungguh, sapa hajat kita dalam bentuk kata kita penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk kepala kita, dahi kita rapat tanah tu kok. Lalu kita menajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta segala-gala permintaan kita. Seolah-olah kata roh kita, jiwa kita tu duk keliling kelala al-Arish Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita duk tawaf di Baitillah Al-Haram. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dia katakan, kita reti hak ning nicuk hak diriwayat oleh Aisyah, tak ada berasa nak balah. Tak ada berasa nak balah bak tarawih 20 kali apa. Tak ada berasa nak balah sikit abuk. Lebih-lebih lagi pula dah. Apabila sapanya tibanya nisfu Syaban, malam nisfu saat ni, Allah Subhanahu Taala nak apung segala dosa hamba dia kecuali hamba dia hak syirik dengan Allah, sekutu dengan Allah ataupun hak balah kelahi. Lepas tu kita pergi balah nung bapak mula nak mari bulan puasa Ramadan tu mula timbul padan 28. Kemarin yo 2 3 4 15 hari hak pun malam nisfu tu hai apung dah mari duk balah pian ni kena nanti nisfu hak tahu nak apa pula pas belum tentu nak boleh hidup sampai nisfu lagi ke datang nak jadi tu hai apung. Nampak tak? Duk balah 20. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Ma kana Rasulullah yazidu fi Ramadan." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi pada bulan Ramadan dan lain pada bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Kalau nak tengok di bilangnya sebelah, tak usah tengoklah situ. Tak apalah dah. Tak usah. Jangan nak balah. Jangan balah halape 20. Tak usah tengok di bilangnya. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulan. Ya semaya 4 rakaat 2 kali salat. Mu tak usah kecek. Tak usah kecek banyak. Ha eloknya semaya, ha panjangnya, ha kita ambil ni. Datuk sihat lape 20 main duk kelehin wak jadi satu buku pada noh nak balah tak sipeh hak tu kita ambil sini. Ya semaya 4 rakaat 2 kali salat, 2 rakaat sekali salat, 2 rakaat sekali. Tak selalu kira lah mu jangan duk tanya. Jadi nak ayat kata tak selalu ayat itu. Jadi fala tasal di sini tu maksudnya kata nak ayat kata terlalu comelnya. Eloknya ya semaya 2 rakaat saat ni dan panjangnya. Summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa an husnihinna wa tulihinna. Kemudian ya semaya 42 tu pas tak kena kecek dah. Ha comelnya, ha panjangnya. Summa yusalli thalasan. Kemudian ya semaya 3 witir. Ambil hak ni. Ambil hak semaya molek dah kata kita nak buat 20 rajin buat 20 dah. Tapi jangan nak balah. Kalau hak lapar tu kok betul dengan hadis muttafaqun alaihi selalu dah hadis sahih Muslim, hadis sahih Al-Bukhari dan hadis sahih Muslim. Dan juga di antaranya juga jangan kita laju sangat dalam semaya. Hendaklah kita khabar dengan hadis Nabi, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, apabila seseorang hamba sani ia berdiri semaya, dibawa datang segala-gala dosa dia geletak atas kepala dia ataupun atas bahu dia ni. Dosa dia tu. Fa kullama raka'a aw sajada, maka setiap kali dia rokok, dia sujud, luruh gugur dosa-dosa sat ni. Cok di tak? Cok di. Hak ni hak pucuk di ni. Orang atau pucuk di, ciwik pucuk di, pesening.
Lepas tu wasilah yang ketiga untuk nak dapat fadilah yang ketiga. Kathratu dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Banyakkan zikir Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ajarlah mana? Ya wayak kata, aku ni duk jadi selapu oleh hatiku dan hari-hari itu aku istighfar astagfirullah 100 kali. Satu riwayat 70, satu riwayat 100. Maka 100. Insya-Allah taala 70 tak apa. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang dikatakan al-baqiyatus salihat. Benda hak baki, hak pakar. Ada benda hak baki tak pakar, ada hak baki hak pakar. Baki hak pakar hak lagi akan datang jadi bekal kita tu al-baqiyatus salihat. Ialah Nabi kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Noyak hak pribadi sikit. Iya. Tak ada nak tuju tu pribadi sangat, noyak terkelmah pribadi hak sungguhnya. Mana-mana awak kata bangun pergi kecing kak dah, pergi bilik air kecing, mari duduk tu, tak kepala awak bangun, mula kelipah tidur tak jenega. Allah. Tak ada orang buat. Lebih-lebih lagi, kalau kacing pukul 1, ambil pukul 1, sampai pukul 3, dia kelipah. Rugi terik. Subhanallah. Lalu tu lah, saya duk teltai tu, nak bangun tu, wasa kata awal lagi, selat-selat nak jenega. Duk teltai, tak patah. Baca. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca. Ya sete tak jom kita dah baca banyak-banyak tu. Mulai mari nak berat mata, nak mengatuk lah. Buat ubat. Tak apalah. Mari kalau ya pak yang mari tekir di pelepas mata kita jenega pun, tak ada apa. Molek baru kita nak jenega dah. Pas belum pada tu kita lawan dengan dia tu boleh mari serai kita. Kita kata subhanallah walhamdulillah, mulai mari nak jijak mata kita tu, nak pecek mata kita, nak jadi pejih. Tak ada apalah, boleh jadi tak ada rugi. Tapi kalau kita nak kelpah saja, jenera pun dak, subhanallah walhamdulillah pun dak, tu rugi sungguhlah. Na'udzubillah min zalik. Situlah yang dikasih sekalian, Aisyah radhiyallahu anha ya bahri. Dia kata kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah, yang menyebut Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyani. Setiap keadaan dia tu yang menyebut Allah. Dia bangun nak tuah nak bangun, Allahu akbar. Nak duk nyatok sakit lutut, nak terang nak turun tu rasa sakit lutut, Allahu akbar, kau turun. Apa tak? Jadi penting subhanallah. Dan juga di antaranya bekal kita dengar perhati orang baik. Lepas tu kita turut belakang dia gatik. Kalau orang baik tu suara sedap pun, turut cara suara sedap. Kita tak ada duduk suara sedap tu sangatlah, duduk diisi dia tu. Orang hak best sedap dia kata Allahu akbar, supaya dengan orang hak best tak sedap dia kata Allahu akbar. Kita nak diisi Allahu akbar. Isi-isikan dengan hak best tu, sirah hak best tu. Apabila dia best, kita turun belakang dia, buat sudah tu kita pemain berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, Allahu akbar. Bala-bala ni bekal kita. Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, dia katakan, innal ladzina la tazalu alsinatuhum ratbatan min dzikrillah. Mereka itu yang mana senantiasa lidah mereka tu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah dia sentiasa duk sebut pada Allah. Mereka tu akan masuk syurga hal keadaan serenok ngila suka. Suka ya gidek tu ada bekal pun kita serenok. Kada hari hak kita wasa serenok bahagia wasa kana. Wasa nak buat lagu lah, wasa nak siuk lah, wasa nak macam-macam, wasa serenok. Balah itulah juga yang dikasih sekalian, syarat orang senantiasa duk zikir pada Allah Subhanahu wa taala,
hal kada yogi pai su syurga saat ni tu gi ngah serenok suka mengilah supaya gi panggil kita gi 2 3 4 orang gi tengok pengkaryan kita pak kita tahu dah kata kita samrik bila gi yak menete tabatah tu kok yak menete yak berdening gi sorok dah tepek dah apa kita tahu dah tapi gi nak tengok jadi sebaicai lagi lah itulah juga yang dikasih sekalian orang gi ke arah syurga hal keadaan senantiasa duk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dah kata ya samri. Tu wasilah yang kedua. Manakala wasilah yang ketiga, baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim kita pun baca, tu imam pun baca. Ummu Salamah radhiyallahu anha isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu pada kita, pun banda mukmin. Dia kata adalah baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekerak tak ada gaduh. Kata kalau nak gaduh kok tak sah mari semaya lah. Kalau gaduh lebih lagi kita kata semaya hak pasang hak tarawih tu. Kalau nak buat dua semuluk kata kita tak salah mengepek lah, tak usah mari dulu kalau kata nak kita imam buat dua semuluk tu. Pakai kita buat cara kita tu nak buat 3 semuluk pun tak apa, 5 semuluk pun tak apa. Tapi kalau kita mari dah hendaklah kita ikuti tu imam yang mana dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. So dia baca. Kalau kita nak tarawih 2 semuluk, 3 semuluk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sah? Tak apa. Kalau kita sendiri nak lagu tu, kita semaya di rumah. Kalau tu email pun, buat balas tu pun, cari tempat hak bersenai. Ataupun kita main nasihat tak email, minta maaf lah kita pun. Halah banyak dah. Kita tahun ni pakai gini lah. Kita patirup lah tahun ni. Nak minta hak 2 3 semuluk tu minta pun jadi so belah lah ramak pun. Belah lah lengah semaya bila diri, semaya bila menyatok. Kerana semaya sunat dah. Asalnya jadi siapa hajat kita untuk nak meningkat yuk radab jiwa kita dengan 3 wasilah ini untuk dapat 3 kelebihan. Baca Al-Quranul Karim ayat seolah-olah kata kita ni Allah Subhanahu Wa Taala meduk cocong hak kita. Kita kata alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan ajar so kita puji kepada dia segala kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita puji sungguh. Bukan kata puji hujung-hujung bibir mulut, kata nak lepas-lepas. Hak tu sama-sama kita tu tak kata lepas-lepas tak apa. Ataupun kita tak ada nak mik, tak ada nak nanti balasnya, kata lepas-lepas tak apa. Tetapi kalaulah kita sama-sama manusia, kita berharap kata kita nak nanti ambil lagi akan datang. Top 10, top 5, dia cerak kita kena puji dia molek sekali pun manusia. Orang tu kita sekali, kita puji dia sebaik-baik puji dia. Kerana kita duk uang kali yang kedua. Bawi kali yang kedua pun kita terima kasih banyak-banyak. Duk uangnya nak kali yang ketiga. Maka bagaimanakah hak bekalnya kita hak sengoti untuk hidup kita hak sengoti lagi akan datang tu, cerak kita kena puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik puji. Tidakkah saja kita kata alhamdulillah tapi tak terpakai, awak rugi wasa dah. Lalu itulah alhamdulillah rabbil alamin kata sedap. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ia berkata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya apung dosa-dosa besar yang hidup putus asa. Tetapi di samping itu ia menyeksa juga dosa-dosa kecil yang hidup terpedaya. Apa tu dah? Ya apung dosa besar yang hidup putus asa, jangan putus asa. Tetapi yang hidup pamat, hak dosa kecil tu
Kerana kalau kita tak hapus mai loblang, tak ada minta kau apa ya tu daripada Allah Subhanahu Taala, ya lontok juga tak kita. Penting jadi kita nak jadi seimbang, kita nak jadi samadun. Antara kata kita tu, kalau benar buat hak dosa besar, kita minta kemurahan dari Allah. Dan hak dosa-dosa kecil pun kita minta loblang, basuh dah ludah. Ahadus salihin, salah seorang orang salih dia kata, ia nak mensifatkan afiyah. Kengreng. Afiyah saat ni, kengreng lah mana? Al-afiyah dia kata, iyalah orang hak kengreng sungguh saat ni, iyalah bahwasanya seorang itu tu 20 atas 24 jam atas dia tu duk musim 24 jam saat ni tak ada dosa. Itu dia panggil orang kengreng. Orang dapat orang doa dia. Ada 24 jam tu tak ada dosa. Mari mana orang sunyi daripada dosa? Nampak tak? Dua perkara. Satunya ya ushur untuk seru jadi berdosa. Yang keduanya apabila dia berdosa, ya istighfar dah. Sudah habis ya? Tak ada. Dalam 24 jam saat ni, ya payayam untuk seru jadi berdosa. Dan apabila dia berdosa, ya astagfirullah dah. Habis, tak ada lah. Tak ada lah dalam 24 jam hari itu tu, ya berdosa. Bila lagi mana nak tak pala, dia katakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Diampun dosanya sekalipun sebanyak buih laut. Habis. Mana kata orang tu hari tu 24 jam hari tu dia kata balas tu kan dia duk istighfar lagi tu. Orang dapat afiah, orang kenreng. Nampak tak? Masya Allah sungguh. Sinilah yang dikasih sekalian. Apabila balas tu didapati kata kalmuhai hak sungguhnya, kalmuhai jadi dia panggil on air kita tu, ialah kita tak kuasa. On air tu ialah masalah kata kita tak kuasa daripada naksik kita tu sebagai naksik terbaik, sedangkan naksik tak baik saat ni seolah-olah kata ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Taala. Tetapi orang hak cidik saat ni, ya tosu, ya lawe hak benar hak wasa kata ya lemah saat ni. Nak gano? Tuhan jemput dari kalangan hamba dia semua. Ya orang susah. Nak gano? Sebab apa? Salah seorang as-salaf dia kata gano. Dia takut mati. Sedangkan dia kena bertembung dengan mati. Lepas tu dia tak ada buat bekal. Itu so. Yang keduanya dia nak harta banyak. Dia tak tahu kata orang harta sikit tu pada ringin di segi seksa akhirat. Kalau dia tahu situ ke, tak apa. Tak ada jadi masalah sangat lah kalau tak ada harta lah mana pun. Jadi kau ringin sikit. Lalu itulah juga yang dikasih sekalian. Imam Syafi'i dia katakan 3 perkara orang nak nasib baik Satunya, barang siapa yang cari keredaan Allah Subhanahu Taala sebelum pada nak jumpa. Orang tu pucuk di. Orang nak jumpa belum pada nak jumpa dengan Allah. Bila nak jumpa dengan Allah? Jumpa dengan Allah tu setiap kali tu dengan semaya tu jumpa dengan Allah. Tapi jumpa sini maksudnya mak pejam mata ke? Napa tuan kita cara lahir-lahir dah lah Tuhan we boleh kita dapat lihat pada zat Allah Subhanahu Taala situ. Sinilah sebelum pada kita nak sapa masa tu kita nak jumpa dengan dia tu, kita kena cari keredaan dia. Timai mana Tuhan redha pada kita? Cari jalan hok yang redha pada kita. Imam Syafi'i rahimahullah dia katakan, ma ahadun illa walahu muhibbun wa mughbid. Tak ada lah setiap orang ni nakik ada orang kasih pada dia, ada orang yang benci pada dia. Cerak. Lalu itulah fa in kana la budda min dzalik, kalau tak dapat tidak belah ning ada orang kasih, ada orang yang benci, maka hendaklah dia
bergulung dalam gulungnya orang hak taat pada Allah. Dah tak ya pun dia mau benci, pakai cari hak mana hak orang taat pada Allah, duduk situ. Wan tua kita dengan orang taat pada Allah. Sekalipun gulawi kita benci pada kita, tak ada masalah lah. Ni orang pucuk di kali orang pertama. Orang pucuk di juga di antaranya orang yang buat baik pada ibu bapa sebelum pada ia nak meninggal ataupun ia nak sengih ataupun ia nak berpisah dengan ibu bapa dia tu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia katakan birrul walidain kafaratul kabair. Buat baik pada ibu bapa ni adalah kafarat hak benar-benar hak dosa besar. Pasal mana ibu kita tak ada dah berazam secara skoda kita dah boleh puasa ning insya-Allah taala di samping kita nak buka puasa untuk diri kita gatik ada gatik kita nak beli leh manis leh 2-3 jabe sepete cari leh 2-3 orang 2-3 jabe bubur kagano niat buka puasa ni pada ibu bapa kita. Faham? Bubur 10 kuk sore 20 kuk 2 orang 30 kuk 3 orang hawi. Ning hak mak kita, hak ni hak ayah kita sebagai pahala buka puasa kembali pada dua-dua ibu bapa kita. Perbuatan kita ni adalah kafaratul kabair, kafarah dosa-dosa besar. Kalau tak ada pun, tak ada apa. Kalau tak ada dosa besar pun, tak ada apa. Hak ni adalah dia panggil bekal kita juga untuk hari akhirat nanti juga insya-Allah taala. Dan juga orang cukdi yang ketiga ialah siapa dia yang tinggal dunia yang membelakangi kepada dunia sebelum pada dia nak tinggal dunia. Yang paling belakang kepada dunia yang hadap kepada akhirat sebelum pada datang satu hari yang terpaksa yang kena paling belakang kena pergi kok nu juga. Maka dia lo ni dah wan tua lo ni tancai haidi dah kata kita dunia nak duduk tapi kita jangan dah hadap tak apa molek kita paling belakang kok dia sikit tujuan kita nak hadap pergi kepada akhirat. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dia kata tafakkaru wa'malu min qabli an tandamu. Mikir molek, beramal molek sebelum pada nak sesat. Wala taghtarru bid dunya, jangan kamu terpedaya, tertipu daya dengan dunia. Kerana apa? Kerana orang hak sehat dalam dunia pun dia kena sakit. Kerana benar hak baru di atas dunia pun dia jadi buruk. Dan hak mena-mena nikmat hak atas dunia pun ia akan habis binasa dan hak muda di atas dunia pun ia jadi tua. Dia tahu gitu kok tak ada apa dah lah. Tahu jadi yakin. Kita dah tahu belaka dah semua ni tapi nak ayat kata kita jadi tancai, jadi sungguh, jadi faham kata ini adalah hakikat dan kita usaha. Saya tadi ujian dengan kerja sangatlah. Kerja pun kerja dunia tapi usaha nak jadi kerja dunia tu jadi akhirat. Bela-bela duk pim dengan gapo dengan sibuk tu usaha. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Duk baca tu. Bo baca hak tu jadi hati ni ngaluk sibuklah mana pun duk nampak Allah Subhanahu taala. Dan duk ingat situ. Allahumma inni ala zikrika apabila kita minta pertolongan dari Allah supaya dia tolongkan kita. Dalam hal kita ingat pada dia, elok ibadat pada dia, syukur pada dia, ya wis sungguh, ya tanya perasaan, ya campak perasaan dalam hati kita. Oh, sedap. Buat kerja pun sedap, gapo sedap sawan. No, kerja letih tapi no ayat kata, ya jadi satu amal ibadat yang kita akan dapat kenen pahala ganjaran untuk kita nak meninggi kedudukan kita pada hari hidup kita hak sebenar. Ni kita duk cuak kerau ni duk ada nyawa lepas tapi bukan hidup pihak kita, hidup pihak ujian insya-Allah taala kita yang dikasih sekalian. Esok tu saya dibebankan demo amanah pada saya mari sepatah dua khutbatul Jumaat esok main nak kecek kata ciwi hak kitab senang. Lah mana kita patuh pada perintah Allah Subhanahu taala untuk nak dapat ciwi-ciwa kita insya-Allah taala esok kita dengar aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah kita 2-3 patah sore. Astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah.